menginginkan cerai, tapi suami tidak setuju. Apabila tidak ada persetujuan daripada suami, perceraian Seksyen 47 ni akan dipanjangkan ke peringkat Jawatan Kuasa Pendamai. Yang paling short form kena panggil JKP. Apabila di JKP, biasanya JKP ni adalah di kalangan pegawai agama di negeri masing-masing. Kalau macam Sabah, Jahins lah akan menjadi pegawai JKP. Dalam sesi JKP ni, dorang akan ditanya sama ada masih ada persetujuan untuk bercerai ataupun mau balik suami isteri. Jika masih ingin meneruskan, maka JKP akan membuat satu laporan kepada mahkamah bahawasanya tidak ada lagi persetujuan. Jika tidak ada persetujuan terhadap perceraian yang dipohon sama ada suami ataupun isteri, peringkat selanjutnya kepada Seksyen 48 akan berlaku, di mana Seksyen 48 ni adalah cerai hakam. Okey. Masa peringkat cerai hakam, di sinilah yang Uncle cakap, perceraian ni adalah hak masing-masing. Kita tidak ada istilah jika isteri mahu bercerai, suami tidak setuju, maka tidak berlaku cerai. Itu tidak akan berlaku. Sebab perceraian pasti akan berlaku, di mana seorang isteri itu akan diceraikan melalui perintah mahkamah, dihakam, sama ada difasahkan ataupun dihulukan. Okey? Yang ini kena faham. So, Uncle cakap dulu, nanti Uncle akan jawab soalan, okey? Seterusnya, apabila sampai ke peringkat hakam, seorang wanita ataupun isteri itu akan diceraikan. Di hakam ini ada melalui hakam keluarga dan hakam pegawai mahkamah. So, benda ni tetap juga akan bercerai. Okey, yang ini Uncle sudah cerita dua jenis perceraian, di mana cerai biasa dan cerai hakam. Okey, ini bagi mereka yang tidak mempunyai alasan lain selain tidak sefahaman. Okey, cerai yang seterusnya. Jenis cerai yang ketiga yang paling banyak berlaku di Malaysia adalah seorang lelaki ataupun suami melafazkan cerai di luar mahkamah, sama ada di kereta kah, di rumah kah, di kedai kah, atau di mana-mana selain daripada mahkamah. Itu dianggap lafaz cerai luar mahkamah. Okey? Jadi, cerai luar mahkamah ini ada beberapa kategori. Di mana kategori cerai luar mahkamah ini ada yang lafaznya jelas dan ada yang lafaznya itu samar-samar. Okey? Dan ada lagi satu cerai luar mahkamah ni adalah perceraian yang suami itu melafazkan cerai dengan syarat. Kita panggil bertaklik. Contoh bertaklik ni begini. Apabila seorang suami cakap, okey, kalau kau keluar daripada rumah ini pada hari ini, aku ceraikan kamu. Yang itu contoh bertaklik. Ada lagi orang bertaklik begini. Kalau kau sentuh beg aku akan ceraikan kau. Jadi maksudnya apabila perkara itu dilakukan oleh isteri, maka cerai itu akan berlaku. Itu kita panggil cerai taklik. Yang taklik ni pun banyak sangat nih berlaku. Biasanya senario yang orang suami bertaklik ni beginilah. Kalau seorang penagih dadah tu dia janji tidak mau menagih, kalau dia menagih lagi dia sanggup bercerai. Yang ini selalu jadi. Ada lagi yang berskandal. Dia cakap kalau dia kedapatan lagi sama perempuan tu ada hubungan lagi, dia sanggup untuk bercerai. Dia kira bercerai ya. Ini dikira bertaklik. Okey. Jadi taklik ni perlu dibuktikan. Okey? Kalau mau teks soalan bilang boleh dalam message pun boleh.
Okey, mana-mana yang di dalam Uncle punya Google Meet ni, siapa yang mau bertanya boleh tanya Uncle melalui message ni kah ataupun di mana-mana ni lah. Okey? Type saja message tu, Uncle akan cuba jawab persoalan kamu terhadap isu perceraian. So, malam ni kita akan cerita pasal cerai supaya faham. Bukan Uncle mau explain cerai ni, Uncle mendoakan cerai. Tidak. Tapi kita kena faham cerai tersebut supaya tidak tersilap. Okey? Kalau mau tanya pun boleh tanya terus je. So, ni macam mana mau pergi balik? Tak payah nak. Okey. Kau tahu kalau mau tanya, jawab tanya pun boleh. Okey. Tadi Uncle cakap lafaz cerai luar mahkamah ni ada dua jenis. Satu jenis yang jelas, satu jenis yang samar-samar. Okey. Lafaz cerai yang jelas dia directly. Okey, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Ada lagi yang sebut nama, aku ceraikan kau. Yang itu jelas. Okey? Melalui lafaz. Ada lagi orang yang menceraikan melalui teks. Okey. Walaupun di dalam teks tu dia sebut nama, aku ceraikan kau dengan talak satu, di dalam undang-undang itu adalah dianggap cerai jenis samar-samar ataupun kinayah sebab melalui teks. Sebab teks tu belum pasti lagi suami yang menulis. Sebab itulah dia dikategorikan sebagai kinayah. Okey, apabila difailkan ke mahkamah, biasanya hakim bicara akan tanya, betulkah kamu yang menulis teks lafaz cerai tersebut? Jika suami itu mengaku, maka barulah hakim akan putuskan cerai itu sah. Okey, yang itu adalah jenis cerai, lafaz cerai luar mahkamah. Okey. Nanti ada lagi yang tanya Uncle, okey, macam mana Uncle lafaz cerai yang samar-samar ataupun kinayah? Dia contoh macam ginilah. Biasa yang kena cakap cerai luar mahkamah ni, okey, kamu baliklah pergi rumah ibu bapa kamu. Aku sudah sanggup mau jadikan kamu ni isteri. Yang itu adalah lafaz cerai samar-samar. Okey? Jadi sama ada dia suruh balik tu mau bercerai ataupun suruh balik untuk tenangkan diri. Jadi dia di antara yang lafaznya tidak jelas, perlu dijelaskan oleh si suami. Okey? So, yang itu adalah jenis cerai yang ketiga yang Uncle terangkan dan sharing pada malam ini. Jenis cerai yang selanjutnya, yang nombor 4. Yang ini pun sangat-sangat famous yang difailkan di mahkamah. Selalunya adalah kamu biasa dengar cerai fasah. Okey. Cerai fasah ni dia mempunyai 17 alasan di dalam enactment ataupun dalam undang-undang. Alasan yang paling famous adalah 3 kali tidak memberikan nafkah isteri. Ini paling famous. Sebab isu nafkah. Ada lagi adalah ditinggalkan oleh suami melebihi 1 tahun. Ini orang yang jenis lakinya hilang tanpa berita. Anda tahu di KL kah, di manakah luar negara. Yang ini juga alasan yang famous bagi alasan dalam cerai fasah. Ada lagi cerai fasah tu disebabkan oleh pasangannya, sama ada suami atau isteri. Ingat dalam cerai fasah bukan setakat isteri boleh memfailkan fasah, suami pun boleh. Berdasarkan 17 alasan. Mana saja salah satu yang dibagi alasan tersebut dapat dibuktikan, maka hakim mahkamah akan memfasahkan dalam permohonan cerai tersebut. Okey? 17 alasan tu yang tadi Uncle sudah sebut 2. Ada lagi yang famous disebabkan seseorang itu telah disabitkan kesalahan jenayah dan dipenjarakan 3 tahun dan ke atas. Yang ini pun boleh. Ada lagi yang suka failkan tu disebabkan seseorang suami ataupun isteri telah berkawan dengan seseorang wanita ataupun lelaki yang berperangai keji. Contohnya berskandal lah dan dapat dibuktikan. Yang ini pun famous juga alasan yang diguna. Ada lagi orang memfailkan atas alasan
suami ni kerap menganiaya isteri, contohnya memukul, okey. Yang ini juga selalu digunakan di dalam alasan cerai fasa. Okey. Untuk Uncle explain 17 alasan tu mungkin tidak cukup dalam ini Google Meet. So kita akan explain ataupun Uncle akan bagikan kamu mana-mana yang join Uncle punya live, boleh WhatsApp Uncle untuk dapatkan e-book percuma mengenai 17 alasan fasah yang membolehkan seseorang itu memfailkan cerai fasah. Itu Uncle akan bagi mereka yang join Uncle punya Google Meet hari ini. Boleh teks Uncle melalui WhatsApp. Uncle akan bagi secara percuma. Okay? Cuma request Uncle e-book alasan fasah. Okay? Uncle faham lah tu. Mau bagi nanti ya. So okay, itu pasal cerita fasah, jenis yang keempat. Jenis yang kelima pun famous, kita panggil cerai taklik. Tadi Uncle sebut tadi lafaz taklik, yang ini jenis cerai taklik berbeza dengan lafaz taklik. Cerai taklik adalah disebabkan oleh 3 alasan. Okey, apakah alasan tersebut di dalam cerai taklik yang membolehkan seorang isteri memohon cerai taklik? Okey. Suami dia tidak boleh pohon cerai taklik, isteri saja yang boleh. Sebab yang bertaklik tu suami. Semasa bernikah, semua negeri di Malaysia melainkan Perlis. Okay? Sebelum kita bernikah, biasanya atau sudah lafaz nikah, dia akan bertaklik 3 perkara. Perkara yang pertama, dalam sijil nikah ada ditulis taklik suami. Jika seorang suami itu dia gagal untuk bermuasyarah ataupun berkelamin lah, senang cerita, melebihi 4 bulan berturut-turut. Okey. Itu satu alasan seorang isteri itu boleh memohon cerai. Okey, tanpa alasan yang tidak munasabah. Dia tidak termasuk bagi seorang suami yang bekerja jarak jauh. Okey, yang itu dia ada alasan kenapa tidak boleh berkelamin. So, bermuasyarah dalam taklik itu, sijil nikah tu adalah bermakna berkelamin ataupun bersetubuh suami isteri. Yang kedua adalah disebabkan oleh perkara suami ataupun keluarganya ataupun wakilnya gagal memberikan nafkah isteri 4 bulan berturut-turut ataupun lebih. Okey. Nafkah isteri ya. Yang ini perlu di-explain lagi. Apakah maksud nafkah isteri mengikut hukum syarak? Banyak yang keliru. Orang ingat bagi duit lah. So, nanti Uncle explain setelah Uncle bagi tahu 3 alasan taklik. Yang terakhir ataupun yang ketiga dalam cerai taklik ni, alasan dia adalah apabila berlakunya daral syar'i terhadap isteri, sama ada fizikal ataupun mental. Okey. Isu di sini, apakah maksud daral syar'i? Okey. Senang mau kasih faham, daral syar'i ini ada 2. Satu fizikal, satu mental. Fizikal ialah kena pukul. Kena tindakan fizikal daripada suami kepada si isteri. Itu daral syar'i. Yang kedua adalah mental. Contoh, suami menghina si isteri, memaki si isteri, ataupun sesuatu perkara suami yang gagal memberikan nafkah kepada anak-anak sehingga menyebabkan isteri itu terpaksa menanggung nafkah anak-anak. Ini juga dianggap daral syar'i terhadap mental isteri terpaksa menanggung anak-anak tersebut. Itu juga dianggap. Okay. So, ada 3 alasan taklik. Kalau mau cek alasan taklik tu ada di sijil nikah kamu masing-masing. Ceklah. Kadang-kadang kamu ni tidak perasan ada sijil nikah tapi tidak pernah pun baca taklik kamu sendiri. So, 3 alasan tu yang boleh menyebabkan seorang isteri memfailkan cerai jenis taklik. Okay. Yang keenam, apakah jenis cerai? Yang ini rare sikit.
walaupun ada orang buat tapi jarang, yaitu cerai huluk. Cerai huluk ni dia juga difahami dengan cerai tebus talak, di mana seorang isteri request untuk bercerai dengan menawarkan sesuatu jumlah yang berharga. Contoh, kau ceraikan saya bagi kau duit 20,000. Saya bagi kau duit 10,000. Yang itu maksudnya cerai huluk, di mana seorang isteri yang mau bercerai huluk tu, dia perlu menyediakan tawaran tersebut di hadapan hakim. Setelah dia memberikan itu, barulah hakim akan membenarkan suami itu melafazkan cerai. Itu dipanggil cerai huluk. Yang keenam. Yang ketujuh, yang ini paling rare. Maksudnya jarang-jarang orang buat, yaitu cerai li'an. Okey, ini kena dengar baik-baik. Biasa dengar cerai li'an ni adalah cerai di mana suaminya menuduh istrinya berzina atau mengandungkan bukan anaknya. Yang ini kita kategorikan sebagai cerai li'an. Okey. So yang ini rare sikit lah dan susah mau tembus jika pembuktiannya kurang-kurang. Okey. Yang ke-8 adalah perceraian yang melibatkan mu'alaf. Contoh, seorang non-Muslim dahulu pernah berkahwin. Apabila dia masuk Islam, dalam masa 4 bulan, pasangannya tidak juga follow untuk ikut sekali masuk Islam, maka seorang saudara baru itu perlu memfailkan kes di Mahkamah Syariah sebab dia sudah jadi Islam. Jadi dia perlu memfailkan perceraian disebabkan oleh faktor pertukaran agama. Setelah mendapat perintah Mahkamah Syariah terhadap perceraian disebabkan tukar agama daripada non-Muslim ke Muslim, barulah dia boleh menggunakan perintah tersebut untuk didaftarkan ke JPN. Sebab dulu diorang nikah di JPN. Okay? So, inilah 8 jenis cerai yang perlu kamu fahami supaya bila kamu berkeinginan untuk memfailkan cerai, kamu tahu manakah jenis cerai yang sesuai kamu failkan supaya tidak buang masa. Untuk kamu failkan, bila salah fail, ikut proseding mahkamah sampai 3-4 bulan, tiba-tiba kes terpaksa dibuang. Jadi terpaksa lagi kamu pohon baru. Contohnya macam baru-baru ni, orang tu mungkin failkan fasa tapi tidak dapat membuktikan alasan fasa, terpaksalah dia buka lagi fail yang lain. Okay? So inilah 8 jenis perceraian yang ada di Mahkamah Syariah yang perlu kamu tahu dan faham jika ingin memohon perceraian. Okey. Ramai yang bertanya mengenai lafaz cerai. Kadang-kadang ada suami cakap tu dia bukan lafaz cerai, tapi banyak isteri takut adakah itu dianggap lafaz cerai. Jadi benda ni pun nanti kita akan buka satu sesi mengenai lafaz cerai luar mahkamah supaya lebih faham terhadap apakah kategori lafaz itu dianggap cerai. Okey? So sekarang lengkaplah Uncle explain mengenai 8 jenis perceraian yang ada di Mahkamah Syariah. Okey, Uncle mau jawab li soalan ni. Biasanya cerai luar mahkamah ni ada denda ke Uncle? Yes. Mana-mana suami yang telah melakukan perceraian di luar mahkamah, setelah diputuskan hakim perceraian itu sah, maka selepas itu kamu akan didenda oleh pendakwa syariah, okey, di negeri masing-masing. Biasanya selepas proses pengesahan lafaz cerai itu baru kamu akan didenda. Benda ni ambil masalah, biasanya lebihlah dalam 6 bulan barulah kamu akan
disabitkan saman oleh pendakwa syar'i atas kesalahan melafazkan cerai luar mahkamah. So, denda maksimum terhadap lafaz cerai ini adalah RM1,000. Denda hanya akan dikenakan oleh suami. Maksudnya dikenakan bukan oleh suami, dikenakan kepada si suami sahaja. Yang si isteri itu tidak, sebab yang melafaz cerai itu adalah suami. So, dia ada denda. Okey. Soalan seterusnya. Sekejap Uncle cek dulu soalan dari awal. Alright. Okay. Siapa yang ada soal? Okay. Bagaimana jika suami tak datang? Okey. Dalam cerai biasa ataupun cerai hakam ataupun cerai pengesahan lafaz cerai yang tidak mempunyai saksi. Dalam kes perceraian jenis ini, jika pihak lawan tidak hadir, biasanya kes ini tidak dapat diteruskan bagi cerai biasa ataupun cerai jenis hakam. So, siapa yang memilih cerai biasa ataupun Seksyen 47 tu ataupun hakam, jika suami tidak hadir, biasanya kes ini tidak dapat diteruskan. Bagi pengesahan lafaz cerai juga sama bagi mereka yang tidak mempunyai saksi terhadap lafaz cerai tersebut. Jadi, adalah tidak sesuai jika seseorang itu memfailkan 3 jenis cerai ini jika pasangannya tidak hadir ke mahkamah. Okey? So, yang itu kena faham. Melainkan jenis cerai fasah, taklik, itu tidak ada masalah. Sebab apa? Di dalam undang-undang, ketidakhadiran pihak lawan ataupun suami ke atau isteri, asalkan penyampaian saman dan penyata tuntutan itu sempurna, maka pemohon ataupun plaintiff itu boleh meneruskan kes tersebut melalui sebelah pihak dengan membawa saksi-saksi dalam perbicaraan. Seterusnya akan diarahkan untuk bersumpah istizhar terhadap keterangannya di mahkamah untuk diputuskan perceraian tersebut. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kita tengok dulu. Apa lagi? Okey, thank you sebab join Uncle punya Google Meet ni. Alright, mana lagi ni soalan? Kita cek dulu soalan Okey, kita ada persoalan daripada Laura. Okey, salam Uncle. Next week saya bicara nafkah anak. Bekas suami tidak bekerja. Macam mana tu Uncle? Okey, don't worry. Di dalam kes tuntutan nafkah anak, kamu jangan risau bekas suami atau suami itu bekerja ataupun tidak. Sebab warisnya akan juga bertanggungjawab terhadap memperuntukkan nafkah anak tersebut. Okey? Sebab itulah kamu janganlah takut apabila alasan pihak suami dia cakap saya tiada kerja. Saya ni tidak kuat untuk bekerja. Jadi kamu tidak boleh tuntut nafkah anak. Itu merupakan satu fakta yang salah. Isteri masih boleh memfailkan nafkah anak walaupun suaminya sudah ataupun bapa budak tu sudah meninggal. Boleh. Don't worry. Mana-mana ahli waris yang menerima faraid daripada si bapa itu ataupun si suami itu layak dituntut untuk nafkah anak. So don't worry. Okey, sama ada
suami itu bankrupt sekalipun, masih boleh tuntut nafkah anak. Sebab keperluan anak adalah tanggungjawab bapa kandung dan keluarga bapa kandung. Okey, faham ah? So, dia tidak masalah untuk buat tuntutan nafkah anak. Okey, Uncle cari lagi soalan seterusnya. Alright. Kita ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, suami saya ni sudah gila, siang malam asyik menuduh. Ini bukan soalan nih, ini curhat. Soalannya apa tu ah? Bagi yang suami selalu menuduh tu, sebaik-baiknya kamu mendapatkan kaunseling di pejabat agama. Okey? Cara failkan taklik bagaimana? Sama juga macam mana kamu buat permohonan cerai-cerai yang lain. Semuanya sama. Sama ada kamu melalui perkhidmatan peguam ataupun membuat permohonan secara sendiri. Kalau secara sendiri, kamu dapatkan borang untuk perceraian tersebut di mahkamah negeri masing-masing. Biasanya sekarang ni dorang sudah tidak bagi borang, dorang bagi QR. Kamu scan QR tu, kamu download sendiri borang tu, kamu print. And then kamu isilah borang tersebut. Okay? So, apabila cerai taklik ni, pastikan alasan kamu tu melalui 3 alasan tu sahaja. Jangan terkeluar daripada alasan cerai taklik. Kamu kena beza cerai taklik dengan lafaz taklik, lafaz cerai luar mahkamah. Okey? Seterusnya, okey, kita ada soalan lagi ni. Salam, kalau sudah lama kahwin tapi belum ada sijil nikah, kerana kahwin kampung, bolehkah diurus sijil tu? Jawapannya boleh. Pertama, sebelum kamu mau failkan nikah kampung yang dulu-dulu tu, pertama kamu perlu tahu fakta kes kamu. Bila kamu nikah, di mana kamu nikah, siapa kamu punya wali masa nikah, siapa saksi-saksi nikah. Itu kamu perlu tahu. Siapa yang jadi juru nikah dan berapakah mas kawin semasa bernikah. Yang itu fakta perlu tahu dahulu. Barulah kamu failkan dahulu di pejabat agama sebelum failkan ke mahkamah syariah. Dapatkan dulu laporan Jahins. Kalau Sabah Jahins lah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kalau negeri lain, okey, di pejabat agama negeri masing-masing, daftarkan dahulu untuk disoal siasat pejabat agama sehingga mendapat satu laporan, barulah memfailkan kes tersebut di mahkamah syariah. Okey, bagi mereka yang nikah kampung, orang cakap yang bukan poligami, dia mahkamah rendah. Bagi yang berpoligami, dia pengesahannya di mahkamah tinggi syariah negeri masing-masing. Okey, masih boleh difailkan. Okey, ada orang juga mau shortcut. Dia pernah nikah kampung, sudah ada anak, tapi baru mau nikah di pejabat agama. So, uncle tidak syorkan kamu bernikah baru, melainkan selepas kamu mengesahkan nikah tersebut. Kenapa? Sebab bila kamu tidak buat pengesahan nikah, anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada bapa kandung. Maka itulah terjadinya bin dan binti Abdullah. Okey? So, kena hati-hati dengan tindakan untuk kamu shortcut pergi nikah baru sia konon. Padahal sudah bertahun-tahun nikah kampung. Alright, apa lagi ni soalan? Alright, ada yang tanya, kalau appoint lawyer, urusan semua dikendalikan oleh lawyer sehingga kes selesai, berapa bayaran? Okey. Isu lawyer ke apa, kamu kena PM lawyer tersebut. Okey.
Sebab setiap peguam adalah berbeza-beza fee guamannya. Yang senior, yang berpengalaman mungkin mahal. Yang junior mungkin murah. Depends, okay? Okay, cakap rasa dulu balasan dari Allah. Boleh lagi bawa nama Allah. Saya tak faham, siang malam berkepit. Yang ini curhat ke soalannya? Okey, kita dah Rusia. Waalaikumsalam. Okey. Bolehkah saya nak minta nafkah pada keluarga bekas suami? Bekas suami dalam penjara 2 tahun. Jawapannya boleh. Okey. Adik pada bekas suami bagi tahu jangan minta duit belanja pada keluarga dia. Itu adik ipar cakap. Dalam undang-undang boleh. Jadi untuk lebih official kamu minta duit nafkah ini adalah melalui tuntutan di mahkamah syariah. Okey? Sebab bila ada perintah mahkamah, so keluarga dia kena patuh kepada perintah itu. Kalau tidak, dia boleh disabitkan satu kesalahan. Okey? Alright, siapa ni? My baby girl. Okey, waalaikumsalam. Okey. Uncle nak tanya boleh? Boleh. Memang kita punya Google Meet ni khas untuk bertanya. So, bolehlah tanya Uncle, okey? Okey, Uncle. Kalau failkan cerai biasa dengan sebab tak tunaikan nafkah, boleh? Atau kena guna taklik juga? Sebaik-baiknya lebih bagus taklik. Sebab tidak diberikan nafkah. Tengok dia punya fakta. Tidak diberikan nafkah berapa lama? 4 bulan berturut-turut kamu boleh failkan taklik. Kalau 3 kali boleh failkan fasah. Okey? Itu adalah cara kita memilih jenis cerai. Sebab kalau kamu mahu bercerai biasa, kalau suami itu setuju bercerai, okey. Kalau tidak, dia akan lebih panjang. Sebab ketiada persetujuan, kamu akan melalui proses 2 jenis cerai. Cerai biasa dan cerai hakam. Itu pun kalau suami kamu hadir. Kalau tidak, lagi susah. Okay? So, kamu nak alert lah terhadap alasan cerai sesuai dengan kamu punya tuntutan di mahkamah. Kalau sudah lama nikah kampung, dah ada anak, bolehkah nikah balik ustaz? Dia nikah balik ni mesti dengan arahan hakim. Kalaulah pengesahan nikah tu nikah kamu sah, yang nikah kampung tu disebabkan walinya betul, saksi pun ada, maka tidak perlu nikah semula. Tapi kalaulah difarahkan nikah tersebut disebabkan tidak cukup 5 rukun, maka kamu perlu wajib nikah semula. Okey? Alright, saya minta cerai dengan suami kerana dia tak tahan deraan mental tapi tak nak cerai. Apakah saya boleh buat tuan? Okey. Begini, Uncle sudah cakap tadi, tidak ada isu untuk bercerai ni jika suaminya tidak setuju, kamu tidak dapat cerai. Tidak isu macam itu. Walaupun suaminya tidak setuju, kalau kamu boleh buktikan terhadap penderaan mental tu, hakim yang akan ceraikan, bukan suami. Suami memang ada hak talak, tapi tidak semestinya dia tidak talak kamu tidak bercerai. Sebab hakim juga boleh menceraikan. Disebabkan oleh alasan-alasan fasah ataupun taklik. So, jangan risau. Kamu masih boleh failkan cerai fasah ataupun cerai taklik di mahkamah. Walaupun suami tidak setuju, walaupun suami tidak hadir ke mahkamah. Okey? Alright, soalan seterusnya. Penjapa. Ada yang tanya lagi, mana yang mudah? Cerai taklik ke fasah? Dua-dua sama. Mau cakap mudah pun tidak mudah, mau cakap susah pun tidak susah. Yang susah ni membuktikan kamu punya dakwaan. Perlu dibuktikan dengan saksi dan fakta dokumen. Contoh, kamu dipukul. Siapa yang nampak kamu kena pukul? Kamu dimaki. Siapa yang dengar kamu kena maki? Siapa yang nampak kamu kena maki? Okey.
Contohnya kamu buktikan dari dokumen, contoh kamu kena maki dalam teks WhatsApp. Yang itu boleh screenshot, boleh tampilkan di mahkamah terhadap pembuktian terhadap dimaki. Okey? Macam gitulah. Okey, Tuan nak tanya, jika failkan cerai Seksyen 47, kemudian masukkan syarat-syarat seperti kena tebus talak dulu, boleh? Seksyen 47 khas untuk perceraian biasa. Mana ada tebus talak. Okey, kalau kamu mau tebus talak ataupun cerai huluk, kamu boleh failkan jenis cerai huluk. Okey? Untuk Seksyen 47 ni, dia adalah perceraian biasa ataupun persetujuan. Di dalam persetujuan perceraian, kamu boleh masukkan jika suami itu bersetuju untuk membayar berapakah jumlah nafkah anak, berapakah jumlah nafkah iddah, berapakah jumlah muta'ah. Boleh, tidak ada masalah jika suami bersetuju. Jika dia tidak bersetuju, kamu boleh failkan berasingan selepas bercerai. Okey? Tiada masalah. Okey. Tuan, taklik tu termasuk jugakah adab dengan isteri? Pergaulan dengan isteri, jaga hati, perasaan isteri tak? Yang ini yang kena faham. Tuan, taklik tu termasuk jugakah adab dengan isteri? Dia begini. Taklik ni yang alasan ketiga berlakunya daral syar'i itu. Daral syar'i ni ada dua kategori. Kalau fizikal senang, kamu kena pukul. Ada report polis, ada report perubatan, itu fizikal. Kalau mental ni, dia mau kepada caci maki, hina. Ataupun perlakuan yang tidak bertanggungjawab dalam tidak memberikan nafkah anak menyebabkan kamu terpaksa bekerja untuk menampung nafkah anak. Ini okey. Faham ? Adab dan adab ni kamu perlu buktikan. Contohnya yang Uncle cakap tadi, kamu rasa terhina dengan perlakuan tu, perlu ada saksi. Okey? Kalau setakat tuduh, tiada saksi, tiada bukti, benda ni merupakan satu tuduhan yang tidak akan diterima di mahkamah. Jadi kalau mau buat dakwaan tu, pastikan kamu ada bukti atau ada saksi. Okey? Seterusnya, bekas suami ada bagi kad bank dia pada saya untuk belanja anak-anak. Tapi mak dan adik dia minta semula kad bank tu. Okey, beginilah. Mana-mana isu begini, kalau bekas suami bagi, mama, bap, adik dia minta, kamu maklumlah kepada bekas suami. Kalaulah begini cara dia, cakap saya terpaksa memohon nafkah anak di mahkamah syariah untuk mendapatkan perintah. Okey? Apa-apa kita melalui proses undang-undang. Uncle contohkan yang Uncle maksudkan tadi tentang berbinti dan berbintu, bolehkah diurus? Boleh, setelah kamu mendapat perintah nasab anak. Maksudnya perlu melalui proses pengesahan nikah kampung tu dulu, biar diputuskan sama ada sah nikah ataupun tidak. Selepas tu barulah kamu boleh failkan nasab anak. Tapi yang boleh dinasabkan anak ni, ingat bukan anak yang terhasil sebelum bernikah. Contoh, kamu bernikah, waktu tu isteri kamu mengandung. Yang anak tu confirm tidak boleh dibin atau dibintikan. Okey? Uncle beritahu terus terang. Yang boleh tu contoh begini. Nikahnya bulan 1, mengandungnya bulan 2. Contoh. Ataupun paling senang cerita, daripada tarikh nikah dia tu, dan bila dia mengandung, anak tu cukuplah 9 bulan. Kalau anak tu memang dah cukup 9 bulan, doktor ada kasih keluar surat bahawasanya dia ni lahir awal, premature, juga boleh diiktiraf itu anak sah taraf. Yang penting penghasilan anak tersebut selepas diakad nikah.
Sama ada nikahnya sah ataupun tidak, itu bukannya isu. Anak tu masih lagi dianggap anak yang terhasil daripada wati syubhah. So, anak itu boleh dinasabkan ataupun paling senang faham dibin atau dibintikan lah. Okey. Mau tanya, kalau perkahwinan di Thailand tidak register kad Malaysia, ini sah ke? Okey. Di Malaysia tidak dianggap sah sebab kamu belum didaftarkan. Jika kamu daftarkan di Mahkamah Syariah di Malaysia, maka perkahwinan kamu sah dari segi undang-undang dan hukum syarak di Malaysia. Dari segi hukum kamu mau cakap sah, itu uncle tidak pertikai. Tapi dari segi undang-undang tidak. Sebab itulah orang yang nikah Thailand pun kalau tidak didaftarkan di Malaysia, anak tetap akan dibin dan dibintikan Abdullah. Itulah membuktikan pernikahan luar negara yang tidak berdaftar di Malaysia tidak dianggap sah. Okey? Dari segi hukum mungkin boleh cakap sah, tapi dari segi undang-undang dan hukum syarak di Malaysia tidak. Sebab itulah anak tu tidak layak untuk dibin dan dibintikan kepada bapa kandungnya. So, mana-mana orang yang nikah Thailand wajib untuk disahkan di Malaysia di melalui Mahkamah Syariah. Kalau tidak, sia-sia nikah kamu. Okey. Nah, sudah tu itu. Banyaknya soalan. Okey. Ada lagi atas lagi, terskip sudah. How nak mohon pada mahkamah agar rumah yang isteri beli sebelum kahwin bukan dikategorikan harta pencurian. Okey. How nak pohon? Dah payah pohon lah kalau rumah tu memang dia begini. Rumah yang isteri beli sebelum nikah, tapi seandainya selepas nikah rumah tu ada direnovate dan ditanggung oleh suami, yang renovation tu dianggap harta pencurian, yang asal tu tidak. Contohlah, isteri beli rumah asal, masa kahwin renovate dapur ataupun ruang tamu. Ruang renovate tambahan dapur tu dianggap harta pencurian, rumah basic itu tidak. Okey, itu kena faham. So, how nak pohon pada mahkamah agar rumah yang harta pencurian. Okey, yang itu uncle sudah explain. Seterusnya, bekas suami dapat JKM. Mereka cakap guna JKM tu pun tak tahulah dapat ke tidak lagi. Nanti. Okey, pasal JKM uncle tidak mau komen. Kamu boleh tanya uncle pasal isu syariah sahaja. Okey. Pasal JKM bantuan tu uncle no comment lah. Uncle tidak ada pengetahuan. Okey, how nak pohon pada mahkamah agar rumah yang yang ini pun balik-balik sudah uncle jawab. Banyak juga dia soal benda yang sama. Jadi untuk deraan mental tu macam mana tuan? Kena pergi hospital dulu kah? Okey, deraan mental ni dia beginilah. Kalaulah mental yang tidak sebab mental ni kena kategorikan dulu. Macam mana mental kamu tu teraninaya. Kalaulah pasal mental perlu dibuktikan oleh pakar mental. Tapi kalau yang macam tadi hina kah, dicaci kah, contohnya kamu kena maki sajakah, yang itu kamu perlu buktikan yang kamu kena maki, kena caci, kena hina. Tapi kalau pasal penderaan mental, perasaan kamu, dia perlu melalui kelulusan daripada satu pakar doktor yang mengatakan kamu ni mental disebabkan oleh suami. So, keterangan pakar tu akan diambil kira. So, untuk mental ni ada rumit sikit lah. Okey, tuan, saya nak tanya, kalau suami saya dalam penjara, bolehkah saya minta fasah? Okey. Dia kena tahu dulu, kalau suami ni kena penjara lebih 3 tahun atau 3 tahun atau lebih, boleh.
Kamu minta cerai fasah, dapatkan saja dia punya sabitan salah yang 3 tahun penjara. Tetapi kalaulah dia ni penjaranya tidak cukup 3 tahun, kamu boleh menggunakan alasan tidak diberikan nafkah. Okey? Sebab dalam penjara dia tidak dapat bagikan nafkah. Ataupun kamu mau cakap benda yang lain lagi. Okey? Jadi gunakan alasan yang lain. Bukan guna alasan pasal penjara. Sebab penjara tu tidak lebih daripada 3 tahun. Okey? Itu dia punya teknik. Ini siapa ni ya? Zati ni. Puan Zati, soalan kamu berulang banyak kali lah. How nak pohon apa ni agar rumah yang isteri beli sebelum kahwin? Okey. Okey, Izati, mana-mana begini. Dalam hartas perceraian ni, dia berbeza tau tuntutan isteri kepada suami dengan suami kepada isteri. Sangat berbeza. Okey. Apakah perbezaan dia? Isteri, jika dia tuntut hartas pencarian, walaupun isteri tu tidak menyumbang apa-apa material, duit ke apa, isteri masih boleh tuntut harta suami tersebut dan layak untuk dapat maksimum 1/3 bahagian. Sebab isteri ni ada sumbangan tidak langsung sebagai isteri. Dia ada sumbangan tidak langsung jadi isteri, melahirkan anak, walaupun tiada anak pun dianggap ada sumbangan tidak langsung sebab menyediakan makan minum, yang begitu, itu dianggap sumbangan tidak langsung. Tetapi kalau suami mau tuntut harta si isteri yang wujud dalam perkahwinan, semasa perkahwinan, suami itu perlu membuktikan kepada mahkamah apakah sumbangan langsung suami tersebut di dalam pemilikan harta tersebut. Contoh, kamu ada beli rumah. Wah, si bini lah beli rumah. Bini beli rumah, deposit bayar sendiri. Lepas tu bulan-bulan bayar sendiri. Ada hati suami mau tuntut, memang tidak akan dapat. Sebab dia tidak dapat membuktikan apakah sumbangan material terhadap harta tersebut. So don't worry, memanglah banyak yang buat tuntutan tapi tidak akan berjaya sebab kegagalan dalam membuktikan apakah sumbangan langsung terhadap memperolehi harta si isteri tersebut. So jangan risau. Berbeza dengan isteri tuntut suami. Isteri tuntut suami punya harta, orang cakap walaupun dia ni sebagai bini suri rumah pun layak. Berapa dia layak? Maksimum 1/3, bukan kaling-kaling. 33% boleh dapat. Maksimum. Okey? Alright. Soalan seterusnya. Mama Daya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katakan saya dan suami telah bercerai. Hak penjagaan anak angkat jatuh kepada siapa? Okey. Anak angkat yang berdaftar dengan mahkamah, dia sama macam hak penjagaan anak orang yang anak kandung. Dia sama saja. Kalau anak tu di bawah umur, memang pro kepada ibu. Kalau si ibu sudah kahwin baru, berkemungkinan si bapa pun boleh dapat. Okey? Dia lihat juga keadaan jantina anak lagi. Kalau jantina anak tu perempuan, bapa angkatnya mau ambil, itu agak sukar. Melainkan bapa angkat tersebut merupakan juga sebab kamu tu ibu susuan. Yang itu ada harapan. Tapi kalau tidak, memang biasanya pergi ke ibu. Sebab bapa angkat tidak mahram terhadap anak angkat perempuan. Okay? So, chances si ibu tu lebih tinggi seperti mana dalam section 80. Okay? Okay, Shikin. Oh, patut cerita lelaki itu anaknya Kai berbinkan Abdullah. Okay, faham. Alright. Oh, ini cerita lelaki itu kata. Okay. Okay. Komen sikit cerita pasal lelaki itu. Banyak benda lah yang kadang-kadangnya
boleh pakai, ada juga yang kadang-kadang mengelirukan lah. Okay. Apa lagi soalan ni? Uncle, kalau kahwin mana ni? Okay, Assalamualaikum. Nak tanya, kalau sudah nikah luar, balik Malaysia tak boleh bersama lah ya tuan? Nikah luar? Maksudnya nikah luar negara ke? Nikah luar negara ni, dia kena tengok kamu ni ada kebenaran untuk bernikah di luar negara ke tidak. Okay? So, sebaik-baiknya untuk bersama tu tidak disyorkan. Kalaulah pernikahan itu sah, okey, tidak masalah. Takut tidak sah, nanti kalau wujud lagi anak, susah lagi kita mau menasabkan anak. Okey. Uncle, kalau kahwin di Sabah tapi mau tuntut cerai di taklik di Johor, bolehkah? Boleh kalau kamu bermastautin di Johor. Okey? Tidak ada masalah. Okey. Untuk memfailkan apa-apa kes syariah, kamu boleh failkan kes di mana kamu bermastautin atau tempat tinggal kamu sekarang, ataupun di mana kamu bermukim, iaitu tempat asal kamu. Biasanya orang ikut IC lah. Contoh, orang Sabah, IC Sabah, tapi dia bekerja di Kuala Lumpur. Dia boleh failkan kes di mahkamah sama ada di Sabah mengikut daerah IC dia tu, ataupun di Kuala Lumpur di mana tempat dia bekerja atau tinggal sekarang. Diorang boleh failkan di sana. Okey, dan di Sabah. Okey, Uncle, kalau yang itu Uncle sudah jawab. Soalan seterusnya, Tuan, saya berpisah 3 tahun. Masih boleh ke buat tuntutan nafkah anak? Boleh. Selagi mana anak tu di bawah 18 tahun, kamu boleh tuntut nafkah anak. Okey? Anak yang sudah atas 18 tahun, kamu, ibu tidak boleh tuntut nafkah anak, melainkan anak itu sendiri. Jadi, mana-mana anak yang umurnya 18 tahun ke bawah, ibunya masih boleh pohon walaupun sudah 10 tahun ke bercerai. Tidak ada masalah. Dia bergantung faktor kepada umur anak tersebut. Okey? Okey, Uncle. Bagi penyerahan, apa perlu dibuat? Sudah 4 bulan tidak ada nafkah batin dan zahir pun langsung tidak ada bagi. Uncle, bagi penyerahan apa perlu dibuat? Okey, begini. Kalaulah isu nafkah, kamu boleh tuntut nafkah. So, bila sudah dapat nafkah, suami masih lagi tidak mau bagi, barulah kamu tuntut cerai. Sebab kita janganlah sikit-sikit bercerai. Jika faktor nafkah, tuntut nafkah. Okey? Mana tahu selepas kamu tuntut nafkah, dia berubahkah? Dia bertaubatkah? Kan? Sebab mau cari pasangan baru ni, belum tentu ada jaminan yang baik. Jadi, teruskanlah tuntutan yang bersesuaian dengan perkara yang terjadi. Okey? Macam mana ni? Okey. Seterusnya, kalau nikah Thailand tapi di pejabat agama Songkla, boleh samakah? Dia macam inilah. Tak kisahlah kamu nikah di Thailand kah, yang di mana Songkla ke apa, yang penting kamu ada sijil situ dan kamu daftarkan kes itu, pengesahan nikah luar negara tu di Mahkamah Syariah. Biar hakim putuskan. Uncle di sini tidak boleh mau bagi tahu sah ke tidak sah. Hanya yang boleh cakap sah ni hakim bicara. Jadi, tindakan kamu adalah memfailkan pengesahan nikah Thailand tersebut. Okey? Jika nafkah kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi, macam mana? Bukan 3 bulan berturut-turut, tapi berselang. Tuntutlah nafkah.
Okey. Sudah tuntut nafkah, dia tidak mau bagi, barulah tuntut cerai. Okey. Jadi kadang-kadang bagi, kadang-kadang tidak bagi itu. Untuk kes fasah, dia cuma memerlukan 3 kali. Sama ada berturut-turut ataupun berselang-selang, fasah boleh difailkan. Untuk taklik, dia perlu 4 bulan berturut-turut. That's why itulah Uncle cakap, bila kamu memfailkan perceraian, kamu melihat kepada fakta dan alasan kamu bercerai. Kalau isunya bercerai itu disebabkan oleh nafkah, yang itu tidak bagi melebihi 3 kali, dia pandai selang-seli, maka kamu pilihlah cerai fasah. Tapi jika tidak dibagi nafkah tu 4 bulan berturut-turut, maka kamu boleh pilih untuk jenis cerai taklik. Okey? Okey, Uncle, saya ada masalah isteri saya main kayu 3. Mana sudah tu? Isteri main kayu 3 dengan suami orang. Apa harus saya buat? Okey. Isunya macam mana mau buktikan suami itu main kayu 3? Itu isu yang pertama. Bolehkah kamu buktikan? Itu isu dia. Jika kamu boleh buktikan sama ada melalui dokumen, gambarlah maksud Uncle, dokumen kah, video kah, dan ada saksi atau ada saksi lah. Saksi kamu melebihi 2 orang lelaki. So, kamu boleh failkan fasah. Okey? Sebab kayu 3 ni ada 2 kategori. Satu yang melakukan zina, satu yang baru unsur-unsur zina. Tapi bagi Uncle, sebelum kamu ceraikan benda ini, adalah lebih baik kamu memfailkan nusyus dahulu. Isteri nusyus. Setelah kamu berjaya menusyuskan isteri tersebut, barulah kamu fasahkan isteri kamu. Okey, cerai fasah. Saya minta terus talak, suami minta tebus talak, saya dah setuju, tapi dia mau juga hak jagaan penuh anak, baru dia mahu cerai. Okey. Kalau ada request mau cerai khuluk atau tebus talak, itu terpulang kepada kamu sebagai seorang isteri. Kalau Uncle tidak akan failkan khuluk. Sebab yang itu lebih orang cakap memeningkan kepala. Kalau Uncle akan failkan cerai biasa terus pergi hakam. Untuk kes anak pula, kalau kamu merasakan kamu memang mau jaga anak, kamu boleh fight di mahkamah. Tidak ada masalah sebab keutamaan hak penjagaan anak adalah kepada ibu. Cuma isu masalah dia, kalaulah kamu ni berhajat untuk kahwin baru, sebaik-baiknya kamu berundinglah dengan suami tersebut untuk membuat hak penjagaan bersama. Kena ingat, bagi wanita-wanita yang bercerai and then kahwin baru, kamu sudah hilang hak penjagaan anak. Ada di bawah undang-undang. 5 perkara yang menyebabkan seorang ibu hilang hak jagaan anak. Yang pertama, kahwin baru yang bukan mahram terhadap anak. Sebab jarang kita jumpa lagi orang bercerai dengan suami, kahwin sama adik-beradinya. Memang jarang lah. Ataupun kahwin sama pakcik dia, itu memang jarang. Okey? Jarang-jarang yang kita jumpa. Selalunya memang nikah dengan lelaki lain yang tiada hubungan dengan bekas suami. So, fikir-fikirkanlah untuk berbincang mengenai hak penjagaan anak. Okey? Alright. Betulkah kalau suri rumah minta cerai, nanti anak-anak tidak dapat sebab tiada kerja ibunya? Bohong. Okey? Kena ingat, nafkah
anak ditanggung oleh bapa kandung, bukan ibu, dalam hak penjagaan anak. So, seorang ibu itu walaupun tidak bekerja, tidak menjejaskan untuk mendapat hak jagaan anak. So, fakta itu adalah salah. Jangan tertipu. Okey? Seorang ibu yang tidak bekerja masih berhak mendapat hak jagaan penuh terhadap anak-anaknya. Selagi dia nak kahwin barulah. Okey? Seterusnya, saya nak tanya, suami nak cerai, saya tak mahu. Kalau suami failkan cerai, saya tak hadir, bolehkah lafaz? Boleh. Okey? So, trik bedukang kamu tidak hadir itu silap besar. Perlu hadir. Dia begini, suami mau cerai, isteri tidak setuju, suami boleh juga bercerai. Itu dia punya hakikat. Sama juga, isteri mau bercerai, suami tidak setuju, isteri tetap dapat cerai. Itu hakikat. Cuma bezanya tempoh masa. Mungkin panjang sikit lah urusan kes di mahkamah. Tetapi at the end, di penghujung, tetap bercerai. Jika dia melalui proses hakam. Okey? Apa lagi ni? Maaf bertanya, tebus talak tu berapa RM? Tidak ada ketentuan berapa RM, bergantung kepada perbincangan. Tetapi dalam cerai huluk, okey, yang ini ya, kena faham. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam cerai huluk, contoh, si isteri tawarkan sekian harga. Contohlah, dia tawarkan 5,000. Tapi si suami mau request lebih tinggi. Di dalam perbicaraan, biasanya hakim akan putuskan huluk tu akan jatuh kepada nilai mas kahwin. Yang ini kena faham. Sebab bila ditentukan tiada persetujuan, maka akan dihulukkan berdasarkan berapakah mas kahwin semasa nikah. Jadi, perbincangan tu amat-amatlah diperlukan. Kalau tidak ada, hakim akan putuskan berdasarkan nilai mas kahwin. Kalau nilai mas kahwin murah saja. Sekarang ni paling tinggi pun 300. Okey? Adalah artis-artis suka pakai yang besar-besar. 10,000 lah, 20,000 mas kahwin kan. Tapi kalau standard pejabat agama, RM300 je. Okey? Okey, uncle, taklik tak boleh rujuk. Betul. Orang yang cerai taklik, cerai fasah, cerai hakam, dia tidak boleh dirujuk. Tetapi boleh dinikah semula jika dia talak 1 atau talak 2. Beza. Rujuk ni kena faham. Apa macam ni rujuk beza sama nikah balik, uncle? Rujuk tidak perlu akad nikah. Sebab dia ada iddah. Yang boleh rujuk ni adalah kategori talak raja'i. Macam mana talak raja'i, uncle? Talak yang dilafazkan oleh si suami. Suami ceraikan, dia yang lafaz. Itu talak raja'i. So, dia ada masa iddah, boleh rujuk. Okey? Iddah pula ni kamu kena faham. Iddah ni 3 bulan atau 3 kali suci. Bagi yang tidak mengandung. Yang mengandung iddahnya panjang, iaitu sehingga melahirkan anak. Okey? Okey, ada sikit lagi. Jam pun sudah menunjukkan jam 10. Uncle baca sikit lagi ya. Salam. No, di profil uncle tu bolehkah orang WhatsApp call sebab ada nak tanya bila-bila penting masalah saya complicated sangat. Okey. Boleh, tidak masalah. Okey, nanti boleh PM uncle, tidak masalah. Bolehkah saya tuntut cerai dengan alasan suami ada perempuan lain, suami pula tak nak ceraikan saya? Boleh. Bila kamu tuduh dia ada perempuan lain, so buktikanlah di mahkamah. Okey. Kalau mau bercerai, cuba cari alasan yang lebih daripada satu.
Sebab kalau satu kamu tidak berjaya membuktikan di mahkamah, biasanya permohonan cerai fasah kamu tu akan ditolak. Okey? So, kalau kamu tidak dapat buktikan masih lagi mau bercerai, pohonlah cerai biasa. Section 47. Rumah sepencarian. Wih, tidak ada rumah sepencarian. Yang ada harta sepencarian. Suami nak tuntut dekat mahkamah. Apa patut bekas isteri buat? Lawanlah. Kalau itu memang hak dia, maka berikanlah. Okey? Itu saya jawapan uncle. Sebab kalau dia tidak berhak, contohlah, rumah tu kamu yang beli, suami tidak ada nama pun, dan suami tidak ada bayar apa-apa pun, maka walaupun dia tuntut, hakim tidak akan bagi. So, jangan takut. Yang hakim bagi bila suami boleh buktikan dia ada sumbangan. Okey, contohnya dia tolong bayar kamu setiap bulan. Dia tolong kamu renovate rumah itu. Okey, yang itu dia ada hak lah untuk tuntut rumah tersebut dalam harta sepencarian. Okey. Bapa jaga anak sejak cerai 4 tahun lepas. Anak lelaki 11 tahun, anak perempuan 7 tahun, hadanah tak buat. Ibu mahu anak semula, boleh ke? Jawapannya boleh. Kamu boleh tuntut di mahkamah untuk dapatkan hak jaga anak. Tiada masalah. Selagi anak tu di bawah 18 tahun, kamu berhak untuk buat tuntutan di mahkamah. Alright. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kita punya sharing. Thank you sebab join uncle punya Google Meet pada malam ni. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya sesi sharing di masa yang akan datang. So, mana-mana persoalan yang mungkin tidak sempat ditanya pada sesi Google Meet ni, mungkin boleh PM uncle. InsyaAllah uncle akan cuba membantu dan menjawab persoalan-persoalan kamu. Okay? Thank you sebab join. Okay, kita jumpa lagi. Okay, apa ni lagi? Assalamualaikum uncle. Cerai fast track macam mana prosedurnya? Okay. Last jawapan uncle. Cerai fast track paling senang. Bawa sijil nikah, dah hadir dua pasangan, isi borang, paling bagus lantik lawyer lah. Tapi kalau mau jimat, direct sendiri isi borang lah. Buat tiga salinan sijil nikah, IC masing-masing, isi borang, tulis alasan tidak sepahaman. Lepas tu tunggu hakim panggil dan lepas cerai. Selesai. Boleh uncle cakap selesai dalam masa 4 jam saya pun boleh selesai. Kalau macam di Sabah, KK saja yang ada fast track. Kalau negeri lain, uncle rasa mana-mana ibu negeri dorang memang ada cerai fast track. Itu paling senang. Okey? Petang boleh dapat perintah cerai. Boleh sudah daftar di pejabat agama untuk dapatkan sijil cerai sementara. Okey? Nah, itu ditanya berapa haya peguam untuk kes bercerai. Terlepas pandang tadi ni soalan. Okey. Uncle sudah cakap, untuk hire lawyer fee ni kamu kena directly tanya lawyer tu. Sebab setiap peguam dia berlainan harga. Okey. Macamlah contoh kamu mau pilih tuition ke apakah, dia ikut experience lawyer tu. Kadang-kadang ada juga yang dia experience cas mahal. Sebab setiap peguam mempunyai fee yang berbeza-beza. Okey. So, kamu kena directly PM dia atau jumpa dia untuk tanya pasal fee. So, uncle tidak boleh mau cakap lah di dalam sesi uncle punya sharing ni kalau pasal fee. Okay? Kamu kena PM dengan dia. Okay? So, okay. Thank you. Itu cerai, apa ni? Itu kategori cerai apa? Okay. Kategori cerai ni ada 8 jenis. Uncle sudah beritahu tadi.
So, kita akan sambung lagi sesi sharing kita mengenai isu-isu kekeluargaan Islam ataupun isu perundangan syariah. Pada masa yang akan datang, Uncle akan maklumkan dalam mana-mana medsos Uncle untuk buat Google Meet. Uncle lebih prefer untuk buat Google Meet ni kepada mereka yang berminat mau mengetahui dengan jelas terhadap undang-undang syariah tu. Ini merupakan Uncle punya cara barulah dalam Google Meet, okay? So, thank you. Kita jumpa lagi di masa akan datang. So, bolehlah beritahu kawan-kawan kita ada sesi Google Meet untuk isu-isu syariah, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.